Selamat datang ke saluran Mindset Knowledge, sebuah channel yang bertujuan untuk membuka minda anda dan mempromosikan pengetahuan tentang dunia. Asia adalah wilayah dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia dalam abad moden. China dan 4 negara kecil Asia memiliki cerita kesuksesan mereka sendiri. Namun, pada 1990-an, ada 4 negara yang membuat wilayah tersebut tidak sempurna. Mereka dikenal sebagai Asia 4 Harimau kerana pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Negara-negara tersebut adalah Indonesia, Thailand, Filipina, dan Malaysia. Dari semua negara tersebut, Malaysia adalah yang paling memiliki cerita kuat. Sejak permulaan tahun 1990-an, laju pertumbuhan ekonomi pernah menempati urutan kelima teratas di dunia. Kerajaan dan rakyat bermimpi untuk membuat rumah mereka sebagai negara yang sudah dibangunkan. Namun, waktu berlalu dan sekarang, meskipun ekonomi Malaysia tidak buruk, tetapi pendapatan per kapita telah berhenti berkembang selama 10 tahun. Jarak ke negara yang sudah dibangunkan masih cukup jauh. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita lihat apa masalah yang sedang berlaku di Malaysia saat ini. Ekonom menilai bahawa Malaysia adalah negara 3 rendah, iaitu rendah kemahiran, rendah produktiviti, dan rendah tambah nilai. Pertama, mengenai kemahiran rendah. Menurut data rasmi, hanya sebahagian kecil daripada populasi pekerja yang dapat dikategorikan sebagai pekerja dengan kemahiran tinggi. Ini menyebabkan majoriti hanya boleh bekerja dalam pekerjaan dengan kemahiran rendah dan terperangkap dalam situasi gaji yang rendah. Kemudian, adalah masalah rendah produktiviti. Sejak 1998, Malaysia mengalami penurunan besar dalam jumlah peralatan produksi yang diimpor, mengalami fenomena deindustrialisasi, dan produktiviti tidak dapat ditingkatkan lebih lanjut. Terakhir adalah rendah nilai tambah. Sebenarnya Malaysia sekarang adalah negara pengeluar produk utama dunia, tetapi jika melihat kandungan ekspor, kita akan menemui bahawa Malaysia bertanggungjawab terhadap mayoritas tugas pemasangan, pembungkusan, dan pengujian, tetapi bahagian penting yang memiliki nilai tambah tinggi. Sebaliknya, semua perlu diimport dari negara lain, menyebabkan Malaysia memperoleh produk teknologi tinggi yang diekspor, tetapi keuntungan yang diperoleh adalah tidak realistik. Terlihat seolah-olah struktur industri Malaysia memiliki masalah besar, tetapi sebenarnya mereka memiliki masa keemasan yang cukup gemilang. Pada tahun 1963, Malaysia ditubuhkan secara rasmi dan memiliki sumber asli seperti getah, timah, minyak sawit, dan biji besi yang menjadi asas bagi pembangunan ekonomi mereka. Pada tahun 1980-an, ekonomi melambung naik. Pada masa itu, Perdana Menteri yang dikenali sebagai bapa modernisasi Malaysia, Mahathir, membuat keputusan untuk mempelajari model modernisasi dari negara luar. Pada masa itu, dia memilih bukan negara barat tetapi Jepun. Dua tindakan utama yang diambil adalah mengirim pelajar untuk belajar di Jepun. Ini membantu membentuk banyak talenta dalam bidang teknikal, perubatan, pengurusan, dan akademik untuk Malaysia, termasuk anak lelaki Mahathir sendiri yang lulus dari Universiti Sofia di Jepun. Terdapat 2 strategi yang diambil. Yang pertama adalah mengirim pelajar untuk belajar di Jepun. Ini membolehkan Malaysia mengembangkan banyak kemahiran dalam bidang kejuruteraan, perubatan, pengurusan, dan akademik, termasuk anak sendiri Mahathir, yang lulus dari Universiti Sofia di Jepun. Kedua adalah kerjasama industri dengan Jepun. Bagi banyak negara, tanda industrialisasi adalah membuat kereta sendiri. Oleh itu, fokus kerjasama Malaysia dengan Jepun adalah untuk membuat Proton Saga, kereta pertama yang dibuat di tempatan, bersama-sama dengan Mitsubishi Motors. Sehingga akhir tahun 1980, Proton masih merupakan pengeluar kereta terbesar di Asia Tenggara. Selain industri kereta, Malaysia memperkenalkan pelaburan asing untuk memajukan ekonomi,
tetapi terlalu bergantung pada kekuatan luar juga menanam benih kegagalan masa depan. Pada tahun 1991, Mahathir mengumumkan rancangan Vision 2020 untuk membuat Malaysia menjadi negara maju dalam masa 30 tahun. Kerajaan memulakan pelbagai projek pembangunan besar-besaran, seperti KLCC yang pernah menjadi bangunan tertinggi di dunia. Lebuh raya berkelajuan tinggi terpanjang di Malaysia, Lebuh Raya Utara Selatan, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, zon ekonomi teknologi, koridor multimedia super. Hasilnya memuaskan. Pada tahun 1997 sebelum ini, Malaysia telah berubah dari sebuah negara berkembang menjadi sebuah negara industri berkembang. Pada tahun itu, Malaysia merupakan negara ke-21 yang paling kompetitif dalam ekonomi dunia, dengan pendapatan per kapita yang meningkat lebih dari 2 kali ganda. Kesejahteraan masyarakat Malaysia adalah yang tertinggi di Asia Tenggara, hanya kalah dari Singapura dan Brunei, dan jauh lebih baik daripada Thailand dan Indonesia. Tetapi yang perlu disebutkan di sini adalah tahun 1997, kerana ia merupakan tahun mimpi buruk bagi Asia. Dalam tahun 1997, mulai dari Thailand, negara-negara di Asia terjebak dalam krisis keuangan. Walaupun Jepun, yang merupakan pemimpin krisis itu, juga mengalami kemerosotan ekonomi. Malaysia, meskipun lebih cepat pulih daripada negara lain, masih terkesan dengan impak politik dan ekonomi. Pada tahun 1988 hingga 1997, rata-rata pertumbuhan produktiviti tenaga kerja Malaysia adalah 5.5%. Namun, pada tahun 1998 hingga 2007, hanya tersisa 2.9%. Pada saat yang sama, China berdekatan mulai melesat. Pada masa yang sama, produktiviti tenaga kerja memuncak dari 4.5% menjadi 9.2%. Inilah saat Malaysia baru sadar. Populasinya telah digantikan oleh China. Banyak modal asing memindahkan pabrik tersebut ke koridor 3 panjang dan Jusan Jau. Masalah terlalu bergantung pada modal asing pun muncul. Perusahaan multinasional ini mempertahankan bagian yang lebih tinggi di negaranya sendiri dan hanya membiarkan Malaysia menangani pekerjaan pembuatan bahan dasar. Meskipun ada Multimedia Super Corridor, MSC, negara maju tidak mungkin membagi teknologi dengan negara lain demi mempertahankan daya saing mereka. Langkah industrialisasi Malaysia terhenti dan sampai sekarang belum mampu menyamai langkah negara lain yang kuat. Masalah terlalu bergantung pada modal asing juga muncul. Perusahaan multinasional ini mempertahankan bagian yang lebih tinggi di negaranya sendiri dan hanya membiarkan Malaysia bertanggungjawab untuk pekerjaan produksi bahan dasar. Meskipun ada Multimedia Super Corridor, MSC, negara maju untuk mempertahankan daya saing mereka tidak mungkin membagi teknologi secara gratis. Langkah industrialisasi Malaysia terhenti dan sampai sekarang belum mampu menyamai langkah negara lain yang kuat. Menurut pendapat seimbang, Malaysia berkembang dengan sangat cepat pada awalnya. Asas pembinaan di Asia masih agak baik, kemudahan pengangkutan, harga barang tidak tinggi. Dari segi kehidupan, hidup yang selesa tidak terlalu sukar untuk dicapai. Tetapi sekarang pemikiran dari luar mengatakan, meraih hasrat Tun Mahathir pada masa itu sukar dilakukan. Pendapatan per kapita terus stagnan, bersama dengan perbezaan yang semakin besar dengan Indonesia. Sebenarnya dalam mata dunia, Malaysia telah menjadi kes jenaka, seperti jurang pendapatan sederhana. Maksud jurang pendapatan sederhana adalah negara berkembang terdapat stagnasi setelah ekonomi mereka berkembang ke tahap tertentu. Pada umumnya, pada awal perkembangan ekonomi negara berkembang, biasanya terpulang pada tenaga kerja murah untuk menarik pelaburan luar, membina model ekonomi yang berpusat pada ekspor. Tetapi apabila ekonomi berkembang ke tahap pendapatan sederhana, kerana kos tenaga meningkat, perkembangan ekonomi akan menunjukkan gejala melambat.
Secara puratanya, apabila pendapatan per kapita melebihi $5,000 Amerika, akan terdapat gejala melambat. Apabila pendapatan per kapita mencapai $10,000 Amerika, perkembangan ekonomi akan sangat sukar. Adakah terdapat negara yang berjaya terlepas dari jurang itu? Jawapannya ada. Pada separuh pertama dekad 1990-an, Korea Selatan juga pernah hampir terjebak dalam lubang tersebut. Pada tahun 1997, mereka juga terkena dampak buruk dari krisis kewangan dan ekonomi. Namun, pemerintah Korea Selatan bereaksi dengan cepat dan segera memprioritaskan reformasi di sektor usaha, perbankan, kepegawaian dan perlindungan pekerja. Mereka berhasil berubah dari negara pengekspor produk murah menjadi negara yang berfokus pada ekonomi berbasis teknologi tinggi. Namun, pendapatan per kapita Malaysia sudah mencapai $10,000 Amerika pada tahun 2011. Tetapi hanya meningkat sebanyak $400 Amerika dalam 10 tahun. Sampai saat ini, mereka belum berhasil keluar dari lubang tersebut. Untuk mengembangkan ekonomi lebih lanjut, fokusnya terletak pada transformasi industri. Mengapa transformasi industri gagal di Malaysia? Selain masalah overdependensi pada sumber daya asing seperti yang disebutkan sebelumnya, para ahli menganggap ada 4 alasan utama. Pertama adalah kekurangan sumber daya manusia teknologi tinggi. Kehilangan tenaga kerja tinggi di Malaysia sangat buruk. Akar masalah ini dapat ditemukan kembali ke dalam dasar ekonomi baru yang dicadangkan pada tahun 1970-an. Tujuannya bagi dasar tersebut pada masa itu adalah untuk mengurangkan jurang pendapatan antara orang Melayu dan orang Cina Melayu. Menggerakkan pemikiran bahawa kuota perkauman harus dipertahankan. Kuota ini meliputi peluang ke universiti. Hasilnya, orang Cina Melayu sukar untuk masuk ke universiti negara dan terpaksa memilih untuk belajar di Taiwan atau Singapura. Setelah tamat pengajian, mereka bekerja di tempat tersebut. Ini menimbulkan masalah berikutan orang berbakat mengalih keluar dan kebolehan penyelidikan dan pembangunan di Malaysia menjadi lemah. Ini menyebabkan tidak dapat memacu transformasi industri dengan cepat. Alasan kedua ialah perbezaan kekayaan yang terlalu besar, yang menyebabkan daya permintaan dalaman tidak cukup. Pada awal perkembangan ekonomi negara, pelaburan industri boleh memainkan peranan hentakan yang besar. Namun, dengan meningkatnya tahap ekonomi, manfaat pelaburan akan berkurang. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, permintaan dalaman adalah laluan penting. Dalam hal Korea Selatan, walaupun mereka mengalami masalah penurunan jumlah pelaburan industri pada tahun 2010, permintaan dalaman tetap meningkat. Sementara di Malaysia, disebabkan perbezaan kemiskinan yang terlalu besar, tahap penggunaan secara umum lebih rendah. Alasan ketiga adalah pembangunan bandar yang berkembang dengan pantas sebaliknya menghalang perkembangan industri. Bekas Perdana Menteri Singapura, Lee Kuan Yew berkata bahawa negara-negara barat memerlukan lebih dari 200 tahun untuk membangun bandar mereka. Jika masa itu dikompres kepada 50 tahun, ia akan menyebabkan keadaan tidak seimbang dalam fungsi. Pada tahap awal pembangunan Malaysia, urbanisasi mengalami peningkatan kerana perkembangan industri. Banyak penduduk kampung membanjiri bandar, dan pada tahun 2018, peratusan penduduk bandar hampir mencapai 80% selepas Singapura dan Brunei. Namun, urbanisasi yang pesat menimbulkan masalah yang potensial, iaitu memerlukan sumber ekonomi yang besar untuk memastikan operasi bandar berjalan dengan lancar dan mempengaruhi ruang pembangunan industri. Sebagai contoh, pembangunan bandar memerlukan pembinaan rangkaian dan bangunan besar, serta tuntutan masyarakat terhadap standard hidup yang semakin tinggi. Apabila pembangunan ekonomi tidak mengikuti, negara tidak mempunyai sumber untuk melabur dalam peningkatan industri. Alasan terakhir adalah rasuah kerajaan dan konflik budaya kaum. Sejak dekad 1990-an,
Malaysia terus mengalami kontroversi politik dan rasuah. Pemegang kuasa kerajaan campur tangan dalam pasaran, menghalang perkembangan modal pribadi. Berkaitan dengan budaya kaum, Malaysia adalah sebuah negara multietnik, meskipun ini menghasilkan kepelbagaian budaya, chauvinisme kaum dan pengaruh agama terhadap arah politik menyebabkan keruntuhan dalam negara. Secara keseluruhannya, berbanding dengan negara seperti Brazil yang terperangkap dalam lubang sederhana pendapatan, situasi Malaysia tidak begitu buruk. Namun, untuk memastikan perkembangan lebih lanjut, masih ada banyak cabaran yang perlu ditempuhi. Pemerintah Malaysia sudah bertindak dengan menganggap industri angkasa sebagai keutamaan masa depan negara dan fokus pada pembangunan industri 4.0 dan peningkatan sumber manusia bukan sekadar terpaku pada perniagaan usucing dan sumber mudah. Malaysia masih mempunyai peluang untuk menjadi keledai hitam Asia dan layak untuk diteruskan pemantauan. Terima kasih kerana menonton video ini. Jika anda suka, sila klik like dan kongsikan dengan rakan-rakan anda. Jangan lupa langgan saluran kami untuk mendapatkan video-video yang menarik di masa depan. Sokongan anda amat bermakna kepada kami dan membantu kami mencipta lebih banyak kandungan yang anda suka.